اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Alhamdulillah, syukur kepada pada pagi ini kita dapat sama-sama izin Allah SWT dalam dewan ini, kajian kita hadis Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam dari Al-Imam Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita masih lagi bab muraqabah, iaitu menghadirkan diri rasa diawasi oleh Allah SWT. Dan kita sambung hadis yang ketujuh dalam bab hadis yang ketujuh. Tasdidi ila Imam Nawawi rahimahullah ta'ala qala an Abi Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu an الكيس نفسه وعمل لما بعد الموت ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره معنى دان نفسه حاسبها. Hadis yang ketujuh daripada Aus radhiyallahu anhu, daripada bersabda yang bermaksud al-kais, orang yang cerdik berakal itu adalah orang yang muhasabah jiwa nafsu ini, memperhatikan jiwa, dan dia beramal pula untuk apa sebahagian. Dan al-ajiz, kalau ikutkan bahasa, maksudnya orang yang lemah. Jadi kita sekarangkan ataupun kita adalah orang yang menurutkan nafsunya akan kehendaknya, kehendak nafsunya, dan terhadap Allah. Hadis ini riwayat Imam hadis Hasan. Hadis Hasan maksud dia bukan hadis dhaif, tetapi dia tak sampai syarat-syarat yang diletakkan oleh itu. Hadis sahih, darajat dia nak dapat hadis sahih ini susah, tak senang. Yang nak dapat hadis sahih ini kena rantai sanad itu, perawi dia tu sampai kepada Rasulullah sebut kepada wali Allah. Maknanya nak cari kadang-kadang kan sebut macam wali Allah. Lepas tu bukan zakat soleh dia tanya, soleh tak cukup. Maksud juga zakat orang yang jaga agama elok. Mana kena apa? Kena muwafid. Muwafid maksudnya ingatan dia betul-betul itu kan. Sampai bila dia tak silap. Ataupun dia ada catatan-catatan dia yang memang betul-betul catat teliti. Jadi dua yang bagi hadis. Tahu yang hadis itu hadis sahih. Jadi sebenarnya sangat dekat. Sebab dia nak memastikan bahawa hadis Nabi SAW yang sahih ini memang betul-betul hadis. Tapi kadang-kadang tak jumpa lah kebenaran darajat itu. Kadang-kadang ada perawi itu tak akan kata tapi tak akan kerjaan. Ataupun dia baik dan suami bukan akan apa yang dibuat sangat, jadi jatuh sikit darajat. Jadi kadang-kadang beri hasan di antara hasan. Hadis hasan ni boleh digunakan sebagai hujah. Baik, daripada Abu Ya'la. Abu Ya'la ni kunyah sahabat ni. Kunyah maksudnya gelaran Abu. Gelaran Abu kalau lelaki, kalau perempuan Ummu. Shaddad bin Aus bin Thabit. Tiga betul. 70
ibu. Beliau ni antara sahabat yang kecil lah pada zaman Nabi SAW. Jadi anak datang kepada satu sahabat Nabi yang dikenal iaitu Hassan bin Sabit. Dari kalangan kita yang biasa dengar nama sahabat Hassan bin Sabit. Sahabat yang juga merupakan penyair Nabi SAW. Satu cerita tentang kuda. Sebab orang Arab ni binatang yang mereka kagum dan mereka rasa binatang yang cantik, kuda. Jadi cerita pasal kuda. Jadi cerita pasal kuda lah. Tapi cantik dia tu pada puisi dia tu. Mereka ni Arab ni puisi syair tu yang mahal. Tapi kadang-kadang syair ni dia menjadi satu elemen penting, satu perkara yang penting di zaman tersebut sebagai media. Sebagai media. Sebab ialah zaman dulu macam mana nak sebarkan berita? Cara dengan syair. Bila nak sebarkan satu ideologi ataupun nak hatta mereka ni kadang-kadang ni dipanggil hijab. Hijab ni maksud dia nak serang kabilah sana, mereka buat syair yang sedap, yang puisi, kemudian ni sebarkan. Jadi oleh kerana syair tu bahasa tu sedap, mereka lagukan, sekejap dia tersebar. Nampak no? Jadi nak sampaikan satu pemikiran tu kadang-kadang dengan bentuk syair. Bila datang zaman Islam, Islam tak terus menolak dan membakul sampahkan syair, malah mengambil syair ni salah satu daripada perkara yang penting juga, iaitu untuk mempertahankan Islam. Jadi Nabi sendiri ada beberapa ahli syair. Antara yang terkenal Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Antaranya Sayyidina Abdullah bin Rawaha yang meninggal syahid dekat peperangan Mu'tah bersama dengan Zaid bin Harithah dan juga Sayyidina Ja'far bin Abi Talib At-Tayyar. Antara dia yang tiga meninggal tu Sayyidina Abdullah bin Rawaha, salah seorang penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan depa dua ni zaman Nabi cukup terkenal penyair Nabi. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Hassan bin Sabit ni, Nabi kata, "Uhju." Maksud dia, seranglah puak musyrikin dengan syair kamu. Ayyadakallahu bi ruhil qudus. Allah akan memperkuatkan kamu dengan Jibril. Macam tu sekali. Sampaikan dalam satu riwayat, dia ada satu mimbar kat masjid Nabi SAW, dia berdiri atas tu dan baca syair. Pernah zaman Sayyidina Umar bin Khattab, selepas wafat Nabi SAW, Sayyidina Umar masuk masjid, tengok si Sayyidina Hassan bin Sabit ni tengah menyair, baca syair, macam baca nasyid lah, macam qasidah lah kan, baca nasyid apa semua. Jadi Sayyidina Umar pandang tu macam tak puas hati lah, rasa macam apa ni dekat masjid Nabi duk baca syair. Jadi Hassan bin Sabit tu tahu Sayyidina Umar tu tak puas hati. Jadi seterus Hassan bin Sabit kata apa? Dulu lagi aku pernah bersyair di sini. Dia kata, dan di sini ada orang yang lebih baik daripada kamu. Baik, ada orang yang lebih baik daripada kamu. Maksudnya Rasulullah SAW. Jadi nak kata Nabi pun tak pernah kata apa. Nabi pun tak pernah ingkar. Aku bersyair depan Nabi SAW. Nampak no tuan-tuan? Jadi sedikitlah tuan-tuan untuk untuk beberapa faedah ilmu. Begitu juga antara bentuk syair zaman Nabi SAW yang tiada bentuk syair pada zaman jahiliyah adalah syair memuji Nabi SAW. Nampak no? Syair para sahabat memuji Nabi SAW. Malah setengah mereka memuji depan Nabi SAW. Ingat tuan-tuan, puji Nabi bukan macam kita puji orang biasa. Sebab ini adalah utusan Allah. Membesarkan Nabi SAW adalah perintah Allah. Berarti salah satu daripada perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kita tauqir Nabi. Tauqir maksudnya mengagungkan. Wa tuwaqqiruhu wa tuwaqqiruhu. Allah Ta'ala kata dalam Quran, dan hendaklah mereka kamu ni mengagungkan Nabi SAW. Allah Ta'ala sendiri pertama yang mengagungkan Nabi SAW dengan firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat agung. Jadi begitu juga sahabat. Sahabat ni memuji Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW ni Allah Ta'ala jadikan dia dengan akhlak yang tertinggi, malah jadi dengan kejadian penciptaan yang sangat cantik. Jadi sampaikan Hassan bin Sabit pernah mengungkapkan satu syair. Dia kata apa? Wa ajmalu minka lam taruqatu aynun wa akmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mumarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Dia kata, yang lebih cantik daripada kamu wahai Muhammad, tak ada mata pernah nampak. Yang lebih sempurna daripada kamu,
Tidak ada mana-mana perempuan pernah lahirkan. Maksudnya nak kata, mana ada orang lagi cantik daripada kamu? Lah, lagi sempurna daripada kamu tak ada. Kemudian dia kata, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kamu diciptakan bersih daripada setiap kecacatan, apa sikit pun tak ada. Slack sikit tak ada. Tak ada apa aib langsung. Mubarra'an min kulli aibin. Kamu diciptakan bersih dan tiada langsung daripada sebarang cacat celah. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah kamu diciptakan seperti mana yang kamu khendaki sendiri keadaan kamu. Cantik sekali pujian Sayyidina Hassan bin Sabit. Kemudian sikit tuan-tuan perempuan, saya terangkan sikit. Lepas tu pada hari Fatu Makkah, Nabi SAW masuk kota Makkah dalam keadaan membawa kemenangan umat Islam. Ada satu daripada golongan kafir musyrikin, nama dia Ka'ab bin Zuhair. Dia ni terkenal juga seorang penyair, dan dia antara penyair Quraisy yang banyak menghentam dan juga menyerang Islam. Jadi Nabi SAW tak bagi maaf kat dia ni. Tak bagi dia ni antara yang dikehendaki, wanted. Kalau jumpa bunuh. Sebab banyak teruk dia buat. Jadi dia tahu dia ni wanted, yang dikehendaki, dan dia pun lari pada Mekah. Lari keluar pada Mekah, duduk kat gunung, duduk kat gua. Sampaikan dia jadi teruk sangat. Nak balik takut, nak keluar pun takut. Kalau orang Islam jumpa, mampus dia kata. Jadi sampailah dia, keadaan dia teruk sangat. Adik dia nama Bujair. Bujair ni Islam, Muslim. Kadang-kadang adik dia ni pergi jumpa abang dia, kesian kat dia, bagilah hantar makanan apa semua. Adik dia tahu. Tapi satu hari adik dia kata apa? Dia kata, wahai Ka'ab, abang aku, dia kata, sampai bila hang nak duduk teruk macam ni? Hang pergi jumpa Rasulullah, hang kata aku masuk minta maaf. Jadi dia kata, Muhammad nak maafkan aku ke? Ya, dia kata, Muhammad tu seorang yang sangat pemaaf. Jadi dia pun satu hari dah ambil nasihat sebab nak duduk kat gua sampai bila teruk. Kali satu hari dia pun pergi ke jumpa Nabi SAW. Datang Rasulullah SAW, para sahabat tengah solat, dia tunggu Ustaz. Lepas tu habis solat, Nabi kan duduk ke kadang dengan sahabat. Dia datang dalam satu riwayat bawa kain burdah. Ni macam kain burdah ni, kan? Dia letak atas kepala dah, tutup. Dan dalam riwayat, dan ada riwayat mengatakan Rasulullah tak kenal siapa ni, Ka'ab bin Zuhair ni, macam mana rupa dia, kan? Ka'ab bin Zuhair. Jadi satu hari ketika tu dia pun datang pada Nabi SAW. Dalam riwayat kata dia tutup kepala dia. Dia kata, wahai Muhammad, dia kata, aku nak tanya satu soalan. Kalau sekiranya Ka'ab bin Zuhair datang kepada kamu dalam keadaan bertaubat dan minta maaf, adakah kau maafkan dia? Nabi kata, ya, aku maafkan dia. Jadi terus masa tu Ka'ab bin Zuhair ni buka kain dia. Dia kata, akulah Ka'ab bin Zuhair. Tapi nak kata hebatnya ahli-ahli syair zaman Nabi SAW ni tuan-tuan, zaman tersebut, dia terus mengungkapkan syair spontan. Ni tak ada dulu tulis kat kertas apa semua, tak ada. Spontan, sebab ni memang satu kemahiran mereka, kemahiran berbahasa ni zaman Nabi SAW. Spontan dia puji Rasulullah SAW, kan? Puji Rasulullah SAW. Kemudian dia sampailah antara pujian tu, dia kata, inna Rasulullah la nurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Rasulullah ni betul-betul cahaya yang kita sendiri diterangi dengan cahayanya. Nabi suka kata-kata ni, sehingga kan Nabi SAW bangun, Nabi ambil kain syal Nabi ni, macam kain burdah ni, Nabi hamparkan kat dia. Hamparkan dia, ambil kain ni, kan? Nabi bagi ni pula, subhanallah. Sampaikan sahabat pula masa tu apa, cemburu dekat Ka'ab bin Zuhair. Subhanallah, hang dapat kain Nabi SAW. Kemudian beberapa ramai sahabat kata, jual kat aku kain tu. Hei, tak mau jual. Lama banyak sahabat-sahabat nak kain Nabi SAW. Sehinggalah akhir zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah raja pertama Islam selepas habis zaman khilafah. Yang akhir sekali khalifah Islam Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib. Kemudian Sayyidina Ali sendiri turun daripada jawatan tersebut, serahkan pemerintahan kepada Sayyidina Muawiyah sebab tak mau tengok dah umat Islam berpecah, kan? Jadi kemudian serahkan. Jadi Sayyidina Muawiyah ni pula, dia lah pertama sekali yang memimpin umat Islam dengan sistem monarki, sistem raja. Jadi Sayyidina Muawiyah masa itulah offer dengan offer yang sangat tinggi. Dia minta juga dekat Ka'ab bin Zuhair kain tersebut. Lah kali kain apa, Ka'ab bin Zuhair bagi jugalah, bagi juga kepada Sayyidina Muawiyah kain tersebut. Nak kata itu mereka lihat besar, setiap perkara barang ada pada Nabi SAW. Yang ni barang Nabi SAW.
Jadi tuan-tuan, tu cerita tentang penyair Nabi, dan salah seorang penyair Nabi Hassan bin Sabit saya sebutkan tadi. Dan yang punya perawi hadis ni Syaddad bin Aus ni anak saudara dia. Sebab Aus bin Sabit saudara kepada Hassan bin Sabit. Aus bin Sabit. Daripada Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu, yang diterjemahkan sebagai orang yang berakal dan juga yang cerdik. Memang orang Arab guna perkataan kayyis, maksudnya yang cerdik. Asalnya kalau bahasa Arab kis, ni bahasa Arab lah tuan-tuan, bukan bahasa Inggeris, no. Kis, kaf, ya, sin, maksud dia kalau kita terjemah hari ni, maksud dia plastik bag. Plastik bag. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah ke, ataupun pergi bercuti kat negara Arab, kalau nak minta plastik ke kedai, kata apa? Jeep kis. Bahasa Arab jeep tu bahasa moden lah, bahasa pasar. Jeep maksud dia bakmai, plastik, jeep kis. Alaikallah. Alaikallah tu bahasa-bahasa beradab mereka lah. Di atas kamu Allah, bagilah aku plastik, kis. Hatta kis ni digunakan dalam bahasa Arab zaman dulu. Tapi bila zaman dulu tak ada plastik bag lah. Plastik tu tak ada. Tapi bag yang macam plastik bag tu, bentuk dia, kan, zaman Nabi SAW atau zaman dulu, sekiranya buat daripada kain ke, daripada apa material sekalipun yang ada zaman tersebut, tapi bentuk dia macam plastik bag, dipanggil kis. Nampak no? Panggil kis. Ada lah zaman dulu, tapi material dia bukan plastik lah. Dalam satu riwayat, Sayyidatuna Ummu Salamah, isteri Nabi SAW, dia ada himpunan biji-biji kurma, biji tamar, diletakkan dalam kis bekas. Dia dah siap bilang dah berapa banyak biji. Jadi setiap kali dia nak bertasbih, dia akan tuang, dia letak beg tu kat depan. Jadi dia kira, dihitung satu-satu, baling, campak. Macam tasbih kita hari ni kan, tasbih kita dah ada tali siap kan. Zaman sekarang, kalau sekarang ni bagi model lah kan, dengan apa, digital apa semua. Tapi zaman dulu pun duk pakai macam ni. Saya duk pakai lagi lah, sebab ada ijazah ni daripada guru saya. Ada sanad dia. Tapi nak kata yang Sayyidatuna Ummu Salamah punya tu, dia hanyalah biji-biji kurma, jadi digunakan untuk bertasbih. Tapi dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Hurairah ada tasbih macam ni, yang ada tali dia, ada tali yang kebenarnya ada ikatan-ikatannya, dikira untuk bertasbih. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhud, kerana di Abi Hurairah, dia adalah bagi Abu Hurairah tu tasbih yang dikira untuk bertasbih 2,000 biji. 2,000 biji tuan-tuan. Ni 100. Kat rumah saya ada 1,000 biji. Punyalah besar nak kena bawa, selambak gitu nak berzikir kan. Tapi Sayyidina Abu Hurairah ni ada 2,000. Dia kata dia tidak akan tidur selagi dia tak selesai apa, bertasbih. Nampak no? Baik. Jadi nak kata kis tadi tu bekas yang kita masukkan barang dalam dia, dia boleh simpan barang. Kenapa orang yang berakal ataupun orang cerdik dipanggil kayis? Apa kena mengena relate dia perkataan bekas tadi tu dengan akal? Sebab orang cerdik, dia simpan pengajaran dalam kepala. Dia tak, kita pun bahasa kita apa, jangan sampai masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ni macam bekas raga, corak ayat dalam dia keluar. Ni antara bahasa saya lalu sebut dekat anak-anak murid saya kat tahfiz lah. Saya kata, bila kita mengajak, bila ustaz mengajak ni, satu benda kena ada dalam hati kita. Pasang niat, aku mengaji ni nak dengar, nak faham. Jangan kita jadi apa ni, hati kita ni, telinga kita ni telinga raga. Kita tuang ayat, dia bocor keluar balik. Tapi nak jadikan bekas telinga kita bekas telinga apa? Wa'iyah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wi'a ni dalam bahasa Arab satu masa maksudnya bekas yang boleh isi ayat. Wi'a, waw, ain, alif, hamzah. Wi'a, bekas yang boleh simpan ayat. Kalau dalam kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyyaha udhunun wa'iyah. Ketika mana zaman Nabi Nuh AS, ayak dah sampai melampau-lampau tinggi, kami pun menampung kamu, letak dalam kapal. Maksud dia Allah Ta'ala selamatkan Nabi Nuh dan pengikut dia. Ni cerita secara ringkas dalam surah Al-Haqqah juzuk 29. Kemudian Allah Ta'ala kata, peristiwa tersebut untuk kami jadikan kepada kamu semua ni sebagai tazkirah, peringatan. Nampak no? Peringatan, wa ta'ayyaha,
Dan akan menerima peringatan tersebut telinga yang wa'iyah. Telinga wa'iyah ni telinga yang disimpan, dia masuk, dia simpan. Nampak? Lepas tu kita ni bila nak mengaji apa semua, dia kena ada niat ni. Niat aku nak belajar, nak dengar, nak faham. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ada orang buat kelaku apa semua, kita tegur. Kadang-kadang kita tengok dia tak berkesan apa semua. Sebab sebenarnya awal-awal pertamanya telinga dia tu walaupun ada, tapi dia dah block. Bila block ni tuan-tuan, kita cakap lah perempuan-perempuan dia tak masuk. Cuma bahasa kita kata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, keluar telinga kiri. Tapi sebenarnya dalam Quran sebut telinga dia tak masuk pun. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wa fi adhanihim waqrun. Dekat telinga mereka ada sumbat. Sebenarnya yang sumbat ni bukan siapa-siapa pun, kita yang sumbat. Kita tak mau dengar, memang tak masuk lah. Kan? Wa fi qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adhanihim waqra. Di hati mereka pula ada kunci tertutup. Dan telinga mereka ada sumbat. Sebab itulah tuan-tuan, kadang nasihat-nasihat apa semua tak masuk. Lepas tu kata apa? Hidayah tak sampai. Tak, kita yang tak buka telinga, tak buka hati, macam mana hidayah nak masuk? Nampak no? Kita ni, siapa nak bandingkan dengan Nabi SAW? Nabi SAW ni manusia yang paling fasih bahasa paling sedap sekali. Bahasa Nabi SAW sampai orang takjub kesastraannya. Suara sedap. Tazkirah Nabi yang paling menggoncangkan hati. Tapi awal ada yang tak boleh masuk dalam hati dia. Sebab hati dia yang sendiri kunci. Telinga dia orang sumbat. Tapi kalau siapa yang buka telinga dia, buka hati dia, tengok macam mana sahabat. Kan, sampai kalau Nabi SAW berceramah dalam riwayat hadis, sampai seolah-olah atas kepala mereka ada burung. Nak kata khusyuk ni, tak bergerak. Dan kalau tazkirah Nabi SAW itu satu benda yang menakutkan, para sahabat kadang-kadang tutup kepala dan terdengar bunyi khanin dalam hadis. Khanin ni bunyi sedu sedan, teriak sahabat. Subhanallah, sedangkan mereka zaman jahiliah orang paling kasar sekali. Yang tak ada, kadang-kadang tu bayangkan ada setengah Arab yang tanam anak hidup-hidup, nak kata kerasnya hati. Ada di kalangan mereka ni yang berperang sebenarnya kes kecil-kecil saja. Tapi nampak Nabi SAW kalau bagi tazkirah, kalau kita buka hati dia, berubah. Hati keras itu jadi selembut-lembut hati. Arab ni, bukan orang apa ni, orang Arab kita pun tahu, Arab ni terkenal dengan kasarnya sifat mereka. Tu nak kata. Nampak tak? Nak kata, kalau nak masuk pengajaran ni, kena buka hati, kena buka telinga. Hak tu yang tak mau buka, Abu Jahal tak mau buka telinga, tak mau buka hati, tu hak tu jadi lagu tu. Sedangkan yang cakap tu adalah Rasulullah. Yang cakap tu adalah Rasulullah SAW. Jadi itu maksud Al-Kayyis, orang yang cerdik, sebab dia punya akal macam bekas disimpan. Ambil pengajaran. Al-Kayyis macam bekas bag. Nabi kata, siapa orang cerdik yang sebenar-benar cerdik? Nampak no? Sebab kadang-kadang benda ni di sisi setengah orang dia panggil subjektif. Subjektif. Setengah orang lah dia kata cerdik ni subjektif. Dia kata kamu rasa orang tu cerdik. Bagi orang lain dia kata orang tu yang cerdik. Tapi pandangan Islam, pandangan hakikat, malah ini adalah realiti, bukan sekadar semata-mata pandangan, tapi realiti orang yang cerdik siapa? Adalah orang yang sentiasa menilik nafsu dia. Nampak no? Maksud dia, kita semua manusia ada nafsu. Nafsu ni jiwa kita lah di antara dua lambung ni, seperti mana dalam satu hadis lain yang kita baina jambain, di antara dua sini kita ada nafsu, kehendak kita. Dan nafsu manusia biasanya dia ada kehendaknya lah. Tetapi Islam menggaris pandukan, syariat menggaris pandukan apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Bukan Islam menindakkan terus keperluan dan kehendak nafsu. Makan ni kadang-kadang tuntutan nafsu juga. Tapi Islam tak pernah melarang makan, tapi ada had dia. Pertamanya jangan sampai membazir. Allah Ta'ala kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, silakan, tapi jangan membazir. Jangan membazir. Itu. Kemudiannya ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Dan Allah Ta'ala tidak mengharamkan sesuatu melainkan sebab dia mudarat. Dia ada mudarat dia. Demi maslahah kita juga. Jadi nak kata, boleh jadi kehendak kita nak tu, nak ni. Perkahwinan, Allah Ta'ala tak pernah kata larang. Boleh perkahwinan. Tapi Allah Ta'ala mengharamkan zina, mengharamkan beberapa perkara yang dipanggil sebagai perkara keji, fawahish. Tapi nak kata bukan yang terus secara total nak kena manusia tu jadi macam malaikat. Tak. Tak seperti diajar oleh setengah agama, seperti agama Kristian. Nak jadi baik, tak boleh kahwin. Contohnya jadi priest kan.
Sebab mereka lihat perkahwinan tu najis, dia kata. Jadi tak kena. Lepas tu ada satu ulama, Imam Baqilani, kan, dia jumpa dengan orang Kristian, paderi Kristian. Dia kata hang kahwin, paderi Kristian tu kata hampa ni, kan, dia kata Kristian lagi bagus sebab hampa kahwin, dan kahwin tu adalah najis. Dia kata yang tu. Imam Baqilani kata apa? Kamu lihat kahwin najis, tapi kamu sendiri kata apa? Kamu haramkan diri pada kamu kahwin, tapi kamu kata Nabi Isa anak Tuhan. Nampak? Dia kata Allah Ta'ala ada isteri siap. Dia kata siapa? Maryam. Dia kata kamu boleh kata macam tu pula. Dia kata kamu letakkan suci dengan bentuk yang tu, kamu letak najis pada Tuhan. Lagi teruk, kata. Ada satu perdebatan antara Imam Baqilani dengan salah seorang paderi Kristian. Baik, jadi nak kata Islam menggaris panduankan kehendak-kehendak kita. Tetapi memang nafsu dia ada kehendak dia melampau, melebih. Jangan duk layan nafsu ni. Sebab nafsu ni dia takkan puas. Dia tarik kita sikit-sikit. Mula-mula contohnya, mula-mula nak ni, dah dapat ni, dia nak lagi. Sebab manusia tak akan pernah puas. Di mana dalam satu hadis, manusia tu kan, kalau sekiranya anak Adam ni, kalau sekiranya diberikan satu lembah emas, kan, saya akan minta lembah yang kedua. Dia takkan cukup. Bayangkan satu lembah emas kalau bagi pada dia, tak, dia akan minta yang kedua pula. Dia takkan cukup. Dan Nabi kata tidak akan masuk hadis tersebut, tidak akan memenuhi mulut anak Adam ni melainkan tanah. Maksudnya kalau betul-betul nak puas lah kali, bila mati tanah masuk dalam mulut kita, barulah masa tu tahu tak boleh apa dah. Sebab tu Islam ajak kita bahawa nafsu kat sini takkan puas. Jadi kita kena berpada, takut dengan Allah Ta'ala, takut dengan hari hisab, dan harapkan Allah Ta'ala tu ganjaran pada hari akhirat. Yang itu yang sebenarnya akan memuaskan manusia kat sana. Kemudian yang seperti mana kita sebutkan tadi, bagi orang yang berakal, dia tahu nafsu ni bila dia mengajak kita benda yang dia nak ajak, benda tu mudarat bagi dia. Benda tu mudarat. Kalau tak mudarat tu nampak di dunia, nescaya mudarat tu di akhirat. Nampak no? Sebab tu orang berakal, dia tak mau lebih-lebih. Macam lah tuan-tuan kan, kalau ikut seronok kita nak minum air manis, contohnya kan, nak makan sedap-sedap. Tapi kalau orang yang ada ilmu, orang yang fikir jauh, dia tahu benda ni akan beban dia pada hari kemudian. Makan manis-manis sangat, nanti apa, memanglah mulut sedap, tapi nanti kencing manis, na'udzubillah, kolesterol tinggi, sekian-sekian. Jadi orang yang ada ilmu dan pandang jauh, itu bentuk kecerdikan juga, akal. Jadi dia menahan diri dia. Dia fikir consequences dia, fikir kesan-kesan buruk dia. Nampak no? Tapi orang beriman bukan semata-mata lihat di dunia semata-mata, tapi hatta di akhirat. Dan lihat kesan yang implikasi dia mengikut nafsu ni, kesan dia di dunia yang merugikan di akhirat. Sebab nafsu tarik, seperti mana saya kata tadi, dia tarik sikit demi sikit perkara-perkara yang lebih teruk. Mula-mula Imam Al-Ghazali, tuan-tuan ada belajar kat sini kan, kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, apa ni, siapa ngajak? Dr. Azmin. Dr. Azman yang Patani tu kan, Masyarah Usas. Kita tengok dalam kitab Minhajul Abidin, cakap apa manusia ni. Dia macam mana manusia ni ditarik sedikit demi sedikit nafsu. Mula-mula nafsu tu kehendak dia setakat nafsu syahwat, lepas tu nafsu makan, mula nafsu makan, lepas tu nafsu syahwat. Lepas tu dah mula dia akan tarik lagi nafsu apa, nafsu cinta dunia, cinta harta. Lepas tu lebih daripada cinta harta tu akan sampailah peringkat cinta hubul jah. Hubul jah ni maksud dia cinta kedudukan, pangkat, kedudukan dan pujian. Sampailah satu peringkat dia tarik nafsu ni, sampailah peringkat apa, dia nak mengaku, dia nak rasa diri dia macam Tuhan. Itu jadi Firaun tu yang sanggup kata ana rabbukumul a'la. Ni ke peringkat dahsyat kali nafsu. Sampaikan dia tak boleh tengok orang lebih daripada dia, malah dia mengisbatkan diri dia, aku Tuhan. Sebab tu jangan nak layan nafsu ni, bahaya. Dia tarik sikit-sikit. Nampak no? Tuan-tuan boleh tengok sendiri kono. Sebab tu kadang-kadang kita kena berpada. Bukan tak boleh ada harta, bukan tak boleh ada jawatan, tapi nak kena berpada tu, nak kena muhasabah. Tapi kadang-kadang yang kita takut sebab harta dengan jawatan ni yang menarik manusia tu lagi senang, lagi tegar untuk buat, nak mengikut kehendak nafsu, dan untuk bertambah teruk jadi nafsu dia. Biasanya orang yang sombong ni boleh jadi orang miskin, tapi kebiasaan sebab dia kekayaan bila dia lalai jawatan. Orang yang bawah-bawah biasanya
dia tak ada sebab tu dia sombong tu, tiada lah. Tapi kalau dia sombong juga, lagi teruk lah. Betul, dalam satu riwayat hadis pun Nabi kata apa, yang paling Allah Ta'ala murkai adalah apa? Fakir mutakabbir. Al-fakir, fakir mutakabbir. Dia fakir, sombong pula. Patutnya fakir tu menyebabkan dia rendah diri. Kefakiran tu patutnya bawa kepada dia kebaikan di sudut rohani dia. Tapi dah fakir mutakabbir, ni paling teruk kali. Orang kaya takabur tu logik lah juga. Kan, sebab semua dia ada. Orang bawahan dia senang-senang dia nak suruh. Security dia, pegawai dia banyak. Hang apa pun tak ada, tiba sombong. Jadi jangan sampai lagu tu, paling teruk kali. Baik. Jadi orang yang berakal, dia muhasabah. Yang ni dia menilik nafsu dia. Kemudiannya wa amila lima ba'dal maut. Kemudian dia beramal dengan apa yang untuk apa? Lepas kematian. Sebab ni orang yang paling cerdik, tuan-tuan, puan-puan, orang yang paling cerdik, dia tahu bahawa dia akan mati. Yang ni orang yang tak cerdik pun semua tahu, tuan-tuan. Mati ni tak ada siapa pun nak boleh deny. Tak ada siapa pun nak boleh ingkari. Hatta atheist, dia tak percaya Tuhan, tapi dia tak boleh kata saya tak percaya mati. Mana boleh? Benda depan mata nampak jelas-jelas. Orang atheist sekalipun yang mengingkari wujudnya Tuhan, tapi dia tak boleh mengingkari wujud yang dia akan mati. Tetapi orang yang berakal sebenarnya, hatta secara fitrah, dia fikir sebenarnya apa berlaku selepas mati, bagaimana aku nak selamat. Sebab kita tahu hidup kita saat ni sesatnya kat dunia ni. Jadi apa yang berlaku selepas mati ni, supaya aku boleh tahu aku dalam keadaan yang okey atau tidak, selamat ataupun tidak. Jadi orang beriman, alhamdulillah, Allah Ta'ala dah bagi tahu pada kita, selamatkan kita. Pertama ni tuan-tuan, sebelum kita cerita orang beriman, orang yang berakal patut dia tercari-cari jawapan, dan tercari-cari jawapan bagi persoalan dia tadi. Lepas mati ni sebenarnya apa yang berlaku? Selagi tak dapat jawapan, selagi tu dia tak tenang. Kalau dia mengabaikan saja persoalan ni, tuan-tuan, maksud dia tak cerdik. Sebab tu saya ada beberapa kawan saya yang masuk Islam. Saya teringat kawan baik saya, nama dia Victor, orang Brazil. Saya tanya dia, macam mana kamu boleh masuk Islam? Dia kata sebab dia fikir banyak benda, banyak persoalan-persoalan dia kata tak dapat terjawab. Jadi dia risau. Dia Kristian, tapi dia kata hatta dalam Kristian dia kata dia tak puas, banyak jawapan tak puas. Jadi dia kata satu hari dia tengok TV, ada rancangan tentang Malaysia. Dia kata rancangan tu tentang Malaysia, kan, tentang tourism di Malaysia apa semua. Kemudiannya dia dalam rancangan tu beritahu bahawa Malaysia ni majoriti penduduk dia orang Islam. Jadi tunjuklah gambar masjid, orang solat apa semua. Tiba-tiba terdetik hati dia nak tahu lebih mendalam tentang agama Islam. Satu hari dia kata jalan-jalan, dia dengar ada orang cakap ada di sana ada satu masjid. Dekat masjid tu ada imam yang dia ajak tentang buat pengenalan tentang apa di Islam. Dia pun pergi belajar. Dia kata inilah jawapan yang aku duk cari lama. Persoalan aku selama ni ada kat sini. Dia bila belajar, dia memang terus convince, terus yakin inilah yang kebenaran yang sebenar kita cari. Jadi sebab tu nak cakap tuan-tuan bahawa hatta kalau tak dapat hidayah sekalipun, ataupun belum dapat hidayah, tapi kalau seorang tu berfikir, betul-betul gunakan akal dia akan mencari. Dan insya-Allah bila mencari kat sini, Allah Ta'ala akan bagi hidayah. Nampak no? Jadi sebab itulah kita pula alhamdulillah yang dah dapat jawapan ni tuan-tuan. Dah tahu dah, yakin dah kita akan mati. Jadi janganlah pula jadi sampai buat tak heran pula apa yang berlaku selepas mati ni. Jadi sebab itulah bagi orang yang betul-betul berakal, Nabi kata apa? Beramal persiapan dia lepas mati. Sebab yang situ lagi lama nak duduk. Sini sat je. Nampak no? Itulah kita takut. Sebab kita ni bukan tak fikir sebenarnya, tapi kita kadang-kadang tu tersirna dengan perhiasan dunia. Itu yang susah. Tapi itulah, sebab tu nak kena ada peringatan, nak kena ada tazkirah, nak kena ada majlis ilmu. Jangan terturang lah. Kita kalau tak ada majlis macam ni, tuan-tuan, tak baca kitab macam ni, hanyut, ya kan? Sebab banyak benda attract dan divert. Yang ni attract, yang ni baru nak buat baik, yang ni divert pula, tolak ke sana. Betul, nak kena peringat selalu. Ni Nabi peringatkan kita. Jadilah orang yang cerdik. Kemudian Nabi kata wal ajizu, dan orang yang lemah. Diterjemahkan sebagai orang lemah di sini adalah orang yang meninggalkan perkara yang wajib, yang sepatutnya dia kena buat sekarang, dan dia menangguhkannya. Kita dah tahu dah kita ada tugasan. Kita dah tahu dah sebenarnya ada di sana kesan sekian, dan sepatutnya kita buat tindakan segera. Tapi kita tak apalah, nantilah.
Kemudian lah. Jadi Nabi namakan sini sebagai orang yang lemah. Kan, orang yang lemah sebab apa? Seolah orang yang dia ada satu tanggungjawab, macam seorang tentera yang kena jaga satu pos penting, tiba dia lari, dia tinggalkan. Benda tu penting. Jadi Nabi kata al-ajiz, orang ni lemah. Nampak tak? Orang yang lemah tu adalah orang yang apa? Yang menurut kehendak nafsunya. Asal kata nafsu kata macam ni, maka pun kita buat. Nak tu terus, tak fikir panjang. Ini orang yang lemah. Tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah, ulama tasawuf dalam kitab-kitab tasawuf menggaris pandukan bahawa nafsu kita ni ada 7 martabat ataupun 7 peringkat. Nafsu ni ada 7 peringkat. Nafsu ni kita kena usaha bermujahadah untuk menaikkan martabat dia, peringkat dia. Jangan kita duduk nafsu yang paling rendah sekali, iaitu nafsu ammarah bisu. Ammarah maksud dia yang sangat memerintahkan ataupun yang menyuruh buat benda jahat. Para ulama tasawuf secara ringkasnya mengatakan orang yang berada pada peringkat nafsu ni adalah orang yang dia tak kisah pun dan tak indah pun, baik ataupun buruk kehendak nafsu dia. Asal nafsu dia suruh, dia buat. Maksudnya apa yang nafsu dia nak, dia terus nak buat. Malah kalau tak dapat, dia berusaha nak buat juga. Maksud dia sekarang ni ada satu benda tak elok, dia nak buat. Hatta boleh jadi kadang-kadang Allah Ta'ala palingkan daripada perkara tersebut, tapi dia usaha juga nak buat. Yang ini dipanggil israr dalam bahasa Arab. Israr maksud dia beria-ria, pulun nak buat maksiat. Hatta kalau sekiranya tak berjaya pun, dia cuba lagi buat. Ini tanda orang nafsu ammarah bisu. Antaranya ulama kata tanda nafsu ammarah bisu ni, bila dia dah buat maksiat tu, dia tak ada rasa menyesal. Malah boleh jadi dia rasa puas. Oh, syoknya dapat buat ni. Kata orang, bully orang, dia rasa seronok, dia rasa bangga. Dia tak ada fikir kata benda tu dosa ke, malah dia tak ada kisah rasa simpati. Ini antara nafsu amarah. Nampak tak? Jadi ni nafsu pertamanya, peringkat paling teruk, dia adalah nafsu orang yang tak ada iman. Orang yang tak ada garis panduan berislam. Dan orang-orang ini yang berada nafsu ni biasanya adalah orang maksiat, ahli maksiat dan ahli orang-orang yang fasik. Jadi jangan kita terus berada dalam nafsu ni. Kalau kita tengok ada benda tu dalam diri kita, mujahadah sampailah sekurang-kurangnya kita naik satu peringkat, dia panggil nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Lawamah maksud dia yang banyak mencela. Yang dikatakan banyak mencela sini, maksud dia mencela diri dia sendiri. Maksud dia bila dia buat salah, dia menyesal. Kemudian dia mencela, kata apalah aku ni bodoh betul lah. Dia kata awal lah buat benda ni, tapi dia buat. Kemudian 2-3 hari esok dia buat lagi. Lepas tu dia menyesal lagi. Jadi dia buat menyesal. Setiap kali menyesal, dia mencela diri dia sendiri. Sebab tu dia panggil nafsu lawamah. Yang ni okey lah daripada nafsu yang tadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Aku bersumpah dengan wujudnya hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah. Allah Ta'ala sebut. Yang ini maksud nafsu yang mencela diri kita sendiri. Yang ini sekurang-kurangnya tuan-tuan nak merubah orang. Kalau kita teruk, kita berubah pada peringkat awal ni sampai ke darjah ni. Maksudnya kalau kita tiap kali buat salah, kita menyesal dan kita cela diri kita sendiri. Jangan sampai kita rasa okey, benda yang aku buat jadi salah tu, tak apalah, okey lah. Jangan. Itu maksud dia masih lagi nafsu ammarah. Cela diri kita, maksudnya menyesal dan benci benda tu. Nampak no? Kalau bermujahadah lagi, boleh jadi seorang tu naik lagi. Nafsu ketiga daripada nafsu mulhimah ataupun nafsu mulhamah. Boleh dibaca mulhimah ataupun mulhamah. Maksudnya nafsu yang dia memberi ilham kepada jiwa tersebut untuk buat baik. Ini Allah Ta'ala sebut apa? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha. Alhamaha maksudnya Allah Ta'ala memberi pada nafsu tersebut, nafsu tersebut diberi ilham, taqwaha, ketakwaannya, dan juga kefujuraha wa taqwaha, kejahatannya ataupun kebaikannya, ketakwaannya. Jadi nafsu yang peringkat ketiga ni, dia mengundang ilham-ilham untuk buat baik, ketakwaan pada Allah Ta'ala. Yang ni okey lagi daripada nafsu lawamah tadi. Maksud dia dah ada guidance dia, dah ada petunjuk dia. Kita sentiasa nak terpandu buat baik, ketakwaan pada Allah Ta'ala. Tapi setengah ulama mengatakan selagi mana duduk nafsul mulhamah ni, keadaan dia masih belum terjamin.
malah tak sampai lagi darajat apa yang dipanggil sebagai hamba Allah yang sebenarnya. Kita mengaku je lah, kita memang kena iktiraf kita ni hamba Allah. Tapi sifat hamba tu, kalau sekira masih lagi nafsu hatta mulhamah, dia belum lagi dia panggil hamba. Hamba sekurang-kurangnya nafsu yang keempat yang dipanggil sebagai nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Ni dah relax, tenang dengan Allah SWT. Dia tak ada kalut nak buat dah jahat apa semua, sentiasa dalam keadaan kebaikan. Nampak no? Ini ulama kata ini adalah pintu awal nafsu para wali Allah. Para wali Allah. Allah Ta'ala kata, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu-nafsu yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah pada Tuhan kamu dan keadaan kamu ni redha dan diradai. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam hamba-hamba aku. Sebab tu Allah Ta'ala menamakan nafsu ni nafsu bagi hamba-hambanya, sebab dia ada sifat penghambaan. Kemudian dia setengah ulama mengatakan di sana ada lagi tingkatan lagi tinggi, iaitu nafsu radiyah, kemudian dia mardiyah, kemudian dia kamilah. Ini nafsu Nabi Muhammad SAW. Kamilah, nafsu yang sempurna. Yang ni nafsu dia memang tak ada langsung yang dia kenaki diri dia sendiri. Self interest dia hanyalah apa yang Allah Ta'ala nak. Dia tenggelam dalam redha Allah. Apa yang Allah Ta'ala suka, itu yang dia nak buat. Ni nafsu para Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Tapi kita sekurang-kurangnya usaha mujahadah naik nafsu ni. Tapi nak cerita pasal nafsu ni tuan-tuan, dia dalam ilmu tasawuf, dan nak cerita ni bukan senang. Dia ada pakar-pakar dia. Saya cerita secara teori boleh tuan-tuan, tapi pengalaman rohani ni bukan benda yang senang. Dia nak kena ada orang betul-betul pengalaman rohani, bersuluk, berzikir dengan zikir yang banyak, zuhud, betul-betul banyak ibadat. Orang yang ada ilmu zahir dan batin, betul-betul dia sebenarnya yang layak cakap benda-benda macam ni, sebab dia ada pengalaman. Kalau saya baca buku teks cerita pasal petroleum engineering, memang kalau saya baca pun hafal pun nampak hebat lah. Weh, terror ustaz noh, tak sangka dia boleh terror petroleum engineering. Tapi saya baca buku saja. Tapi tetap tak sama dengan engineer yang bekerja daripada level bawah sekarang ni dah jadi CEO Petronas. Contohnya, orang macam ni dia punya experience, dia punya ilmu, yang tu mahal. Walaupun saya hafal buku-buku engineering, tapi dia tak sama tuan-tuan, tak sama. Nampak no? Jadi kalau boleh carilah guru mursyid tu, guru yang betul-betul ada experience tadi tu. Kalau betul-betul kita ni insaf dan nak bertingkatkan nafsu kita, tapi nak cari tu susah. Imam Ghazali kata zaman dia pun payah nak cari. Tapi kita doa pada Allah. Kalau ikhlas doa pada Allah, ya Allah temukanlah aku kepada mursyid, guru murabbi yang betul-betul memahami, alim yang boleh membimbing kita untuk masalah rohani ni. Baca hadis, fiqh ni semua saya boleh lah tuan-tuan, perempuan. Tapi benda-benda ni bukan senang. No? Jadi sampai sini dulu insya-Allah. Dah sampai waktu. Saya mohon maaf sekiranya saya ada kasar bahasa atau salah silap. Yang baik pada Allah SWT, salah silap kekurangan daripada kekurangan saya sebagai manusia biasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma waffiqna li ittiba'i sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan wa 'amalan wamnun 'alaina mahabbatahu wa ba'athna ma'ahu يوم القيامة ومع أصحابه وأهل بيته وسائر الصالحين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.